Hari ini salah satu isu yang sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia, di mana pada hari ini bekas Perdana Menteri yaitu Najib Razak dihadapkan ke Mahkamah Putrajaya berkaitan dengan kes SRC internasional yang telah dilakukan beliau, bahawa Najib Razak telah menyeleweng RM42 juta ringgit Malaysia. Ini sangat mengejutkan pada hari ini, di mana hari ini pendakwa raya dan pihak mahkamah menetapkan dan mengatakan sesuatu yang amat-amat membuatkan Najib Razak sedih dan tidak dapat berbuat apa-apa. Di mana di dalam media ini, pasukan peguam dan pendakwa tiba di mahkamah pada jam 8.40 pagi tadi. Timbalan pendakwa raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul dan beberapa lagi anggota pasukan pendakwaan dilihat tiba di Mahkamah Persekutuan. Begitu juga dengan pasukan peguam Najib yang diketuai Muhammad Syafiee Abdullah. Pada jam 8.30 pagi pula, penyokong Najib Razak mula berkampung di Mahkamah Persekutuan bagi memberi sokongan terhadap bekas Perdana Menteri tersebut. Sehingga kan pada jam 8.30 pagi juga, sejumlah penyokong yang dilihat berkumpul di perkarangan Mahkamah di Putrajaya. Seperti yang dinyatakan di dalam media ini, panel 5 hakim dipengerusikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak yaitu Abdul Rahman Seble yang telah memutuskan sama ada untuk menerima atau menolak permohonannya untuk menyimak keputusan Mahkamah Persekutuan sebelum ini yang mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta yang dijatuhkan kepada Najib Razak. Ada 3 kemungkinan jika mahkamah menerima permohonan beliau. Yang pertama, sama ada Najib boleh dibebaskan sepenuhnya daripada 7 pertuduhan salah guna kuasa, jenayah, pecah amanah dan pengubahan wang haram, atau dia akan dibicarakan semula di depan Hakim Mahkamah Tinggi yang baru, yaitu selain Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Yang ketiga pula adalah pendengaran semula rayuannya di hadapan Hakim Mahkamah Persekutuan yang baru yang tidak diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mak. Panel hakim turut dianggotai Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong Lam Kiat, Rodzariah Bujang dan Nordin Hasan, serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais. Mahkamah Persekutuan telah mendengar permohonan semakan selama 4 hari pada 19 Januari 20 hingga 22 Februari, 27 dan 28 Februari. Pada 23 Ogos lalu, seperti yang telah kita tahu, panel Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Tengku Maimun menolak permohonan Najib untuk mengetepikan sabitan kes hukuman terhadap beliau dalam kes SRC internasional. Setelah menamatkan rayuan dia di hadapan hakim dan Mahkamah Persekutuan, Najib telah pergi ke panel Mahkamah Persekutuan semasa untuk mendengar semakan kes SRC internasional. Pasti ramai yang belum tahu apakah yang dimaksudkan dengan SRC internasional. SRC internasional ditubuhkan, ia adalah adik kepada 1MDB. Seperti yang dinyatakan bahwa Najib bebas daripada tuduhan kes penyelewengan berkaitan dengan 1MDB. Namun pada hari ini, kes permohonan rayuan berkaitan dengan SRC internasional ditolak Mahkamah Tinggi. Adakah Najib masih dalam perbicaraan dan adakah Najib masih berpeluang untuk membuka permohonan baru berkaitan dengan kes rasuah SRC internasional? Najib yang kini di penjara Kajang juga telah menfailkan petition untuk meminta pengampunan diraja serta petition di hadapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung dakwaan penahanan sewenang-wenangnya. Melalui permohonan semakan sekarang, Najib berhujah bahawa Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan
yang telah dinaikkan dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan berada dalam konflik kepentingan apabila mendengar dan memutuskan kes SRC Internasional pada Julai 2020. Najib juga mendakwa antara lain hakim didakwa sedar bahwa Maybank Investment satu entiti kumpulan Maybank dan Bina Fikir yaitu satu lagi entiti kumpulan Maybank telah menasihati 1MDB dalam perkara berkaitan penubuhan SRC Internasional. Najib juga mendakwa konflik kepentingan itu timbul kerana peranan Nazlan sebagai peguam am Maybank sebelum ini. SRC merupakan anak syarikat 1MDB. Seperti yang saya katakan seperti tadi, SRC Internasional adalah anak ataupun adik daripada syarikat 1MDB. Sebelum menjadi milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Permohonan semakan Najib juga menyasarkan 3 keputusan lain panel sebelumnya, yaitu keputusan yang menolak permohonannya untuk mengemukakan bukti tambahan untuk mengukuhkan dakwaannya terhadap Nazlan, keputusan menolak permohonan untuk menangguhkan pendengaran rayuan supaya peguamnya mempunyai lebih banyak masa untuk menyediakan rayuan, dan keputusan menolak permohonannya untuk menyingkirkan Tengku Maimun dari panel hakim atas dakwaan konflik kepentingan tersebut. Ini salah satu isu dan amat-amat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Mungkin ramai yang belum tahu apakah perkembangan terkini berkaitan dengan keputusan hakim ataupun panel mahkamah yang didengar baru-baru ini. Seperti yang dikatakan di dalam media ini, kes SRC dan Mahkamah Persekutuan tolak permohonan semakan Najib Razak. Bekas Perdana Menteri Najib Razak akan diteruskan dan akan meneruskan hukuman penjara 12 tahun yang dijatuhkan terhadapnya dalam kes rasuah SRC Internasional yang berjumlah 42 juta ringgit. Panel Hakim Mahkamah Persekutuan menolak permohonan semakan Najib Razak terhadap sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes SRC Internasional tersebut. 4 hakim membuat keputusan menolak permohonan tersebut, manakala penghakiman menentang oleh Abdul Rahman. Keputusan majoriti itu dibuat panel Hakim Mahkamah Persekutuan Rodzariah Bujang dan Nordin Hasan serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais. Keputusan pada hari ini selari dengan keputusan yang dibuat pada 23 Ogos tahun lalu oleh panel hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara yaitu Tengku Maimun Tuan Mat, yang mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Nampaknya pada hari ini Najib gagal sekali lagi untuk membela dirinya berkaitan dengan kes SRC Internasional. Seperti yang saya katakan sebenarnya tadi, SRC ini adalah adik ataupun anak kepada 1MDB. Najib bebas daripada tuduhan kes 1MDB, namun kes SRC Najib tidak dapat untuk melepaskan dirinya dan masih akan menjalani hukuman beliau, penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Ini sangat mengejutkan. Adakah ini salah satu gelombang yang akan berlaku seperti yang dikatakan Tun Dr. Mahathir Mohamad menentang Anwar? Namun pada hari ini Najib dikatakan permohonan beliau ditolak panel hakim mahkamah. Ini sangat mengejutkan. Oke, baiklah. Sekian share podcast dari saya. Sebelum Anda meninggalkan channel, jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan share video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.